Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton MHI bersiaran bersama kami di hari yang penuh barakah ini, hari Jumaat 16 Februari 2024 bersama saya Hazrina Kasim dan juga Fariha. Diharapkan semuanya sihat. Apatah lagi hari Jumaat, apatah lagi cuti sekolah dan rakan-rakan kita yang berbangsa Cina masih lagi bercuti kan dah hampir 1 minggu ni. Tahu-tahu dah 16 Februari, kita hanya tinggal 13 hari saja lagi dah habis Februari. Lepas tu nak masuk dah bulan Mac. Bila bulan Mac, dah tentulah kita sebagai umat Islam sedang menghitung detik, menghitung hari nak menyambut ketibaan bulan Ramadan. Pastinya inilah kegembiraan kita sebenarnya menantikan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita doa supaya kita diberi kesihatan berpanjangan dan dapat meraihkan bulan Ramadan untuk tahun ini. Baik, seperti biasa di pagi ni Fariha, kita naklah kongsikan juga keadaan cuaca. Ya, hari Jumaat ni kita berikan sikit perkembangan semasa berkenaan dengan cuaca hari ini. Kuala Lumpur cerah, alhamdulillah. Kuching nampaknya hujan ya. Kota Kinabalu cerah, Labuan cerah, Kanga pun cerah. Yang lain? Kalau kita lihat Petaling Jaya, Alor, Kota Baru, semuanya dalam keadaan cuaca yang sangat baik pagi ini untuk anda mulakan apa saja perencanaan anda. Ianya akan kita kongsikan dari semasa ke semasa. Kalau anda nak tahu keadaan di lokaliti anda, anda boleh muat turun aplikasi MyMat untuk anda ketahui bagaimana keadaan cuaca anda pada hari ini. Tapi kita tahu sekarang ni cuaca dah semakin hangat, semakin panas. Kita tahu cuaca tu dah kita dapat rasakan bahangnya. Kadang-kadang malam pun Hazrina sangat panas ya. Tidur tu berpeluh-peluh. Kita tahu sebab apa? Kita nak masuk bulan Ramadan. Kita tahulah tu persediaan mental kita. Cakap pasal bulan Ramadan. Ini dia kita nak kongsikan. Pastinya kalau bulan Ramadan nanti juadah berbuka puasa dan sebagainya, kita tahu kan. Ini wajib. Ini wajib. Menu ni. Jadi ini kita nak kongsikan informasi kepada para peniaga dan juga kita sendirilah ya sebagai pembeli dan sebagainya. Henti guna dawai kokot pada bungkusan makanan. Kalau tak tahu dawai kokot tu apa, itu yang selalu kita staplerkan pada kuih tepung pelita. Ini memang juadah wajib setiap kali tibanya bulan Ramadan. Tetapi kita mendapat kabaran diberi amaran berkenaan dengan penggunaan dawai kokok ni yang boleh membahayakan. Ada kesannya, kesan tertelan dawai kokok ni boleh menyebabkan pendarahan gusi, mencederakan saluran makanan, dan bahagian dawai ini yang terbuka boleh memotong menyebabkan kecalaran di kawasan tekak. Dan sekiranya anda tidak mematuhi peraturan ini, anda boleh dikenakan denda maksimum RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya. Dan hukuman lebih berat jika bahan itu ditemui dalam makanan, iaitu denda hingga maksimum RM100,000, penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya. Baik, ini yang perlu diambil kira dan diambil perhatian kepada peniaga-peniaga. Mungkin dah boleh berubah jika sebelum ini, sebabkan kita tahu kan kalau kita makan pulut panggang ataupun pelita, semua dia pakai yang lidi penyucuk makanan tu kan. Maksudnya kita perlulah mencari alternatif lain yang lebih selamat kepada pembeli dan juga untuk kesihatan kita juga. Ini tanggungjawab pengendali makanan sendirilah untuk berubah cara penjualan anda. Okey, ini sedikit berkenaan dengan kisah seorang lelaki yang kurang siuman. Selepas 3 hari, baru ahli bomba boleh pujuk lelaki turun daripada bumbung flat. Ia berlaku di Sandakan, Sabah, di mana seorang lelaki berjaya dipujuk, dibawa turun dalam keadaan selamat selepas lebih 3 hari berada di bumbung bangunan flat sejati di Sandakan. Ini yang dapat dikongsikan berkenaan ni. Baik. Kita sebenarnya di MHI pada pagi ini kita macam-macam nak kongsikan kan. Antara kita ada inspirasi, dan kita juga ada nak kongsikan berkenaan dengan wasiat dan faraid. Kalau anda ada sebarang persoalan, boleh kongsikan soalan anda kepada FB MHI kita dan juga bolehlah titipkan di tonton dan sebagainya kan. Secara langsung kita boleh bacakan dan sebagainya insya-Allah. Dan selepas tu kita nak berbicara berkenaan dengan topik yang agak menarik juga. Ini berkenaan dengan sedang menikmati cutimu. Ada lagi cutimu untuk orang Melaka. Apa agaknya? Lepas ini kita bawakan. Okey, ini kita nak kongsikan berkenaan dengan kisah inspirasi seorang gadis yang mana kita percaya setiap daripada kita ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi wanita manis ini tidak menjadikan kekurangan itu untuk orang kata mencalarkan impiannya. Kita nak bawakan kisah seorang gadis yang bernama Nur Aika Shakira. Kita sama-sama saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan kisah ini. Silakan.
Aika dilahirkan sebagai anak istimewa. Mata kirinya mengalami kebutaan sejak kecil lagi. Namun, itu adalah cabaran bagi penuntut tahun akhir Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Al-Muhaz yang juga guru pelatih di salah sebuah sekolah rendah di Kajang Selangor untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang pendidik. Nur Aika Shakira Mansur, 23 tahun atau lebih mesra disapa Aika ini, mengaku pernah digelar dengan panggilan yang tidak elok didengari seperti Lanon, Orang Buta dan Dajjal. Baginya, zaman kanak-kanak adalah episod paling sukar. Aika yang aktif di laman sosial TikTok juga banyak berkongsi pengalaman dan berinteraksi dengan orang ramai bagi membina keyakinan diri. Bukan untuk meraih simpati, malah tidak pernah menyurut kekurangan diri, membuatkan gadis ini mendapat pujian warga maya dengan usaha dan inisiatif yang dilakukan. Bakal guru yang berasal dari Besut Terengganu ini sentiasa berfikiran positif dan menjadikan anak-anak muridnya sebagai pembakar semangat untuk terus melakar kejayaan dalam bidang yang diceburi. Baik, kekurangan menjadikan kekuatan buatnya. Dan hari ini kita berbangga kerana kita bersama-sama dengan gadis yang cantik molek ini dari Besut Terengganu. Tapi bertugas di sini lah kan. Dah tahun akhir bakal menjadi guru. Alhamdulillah, kita ucapkan Assalamualaikum kepada Nur Aika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput saya di sini. Terima kasih juga sudi datang ke Amisha berkongsi kisah inspirasi pagi ini. Kalau kita lihat keadaannya, kita tak nampak pun kekurangan. Malah kita nampak gadis manis ini cukup periang orangnya. Awal-awal pagi dah datang tegur kita di studio hari ini. Betul? Aika usia baru 23 tahun, bakal bergelar pendidik, tapi pernah melalui episod sedih dalam hidup kan. Bila kita ada kekurangan fizikal, biasalah zaman budak-budak, itulah yang akan jadi bahan ejekan, usikan dan sebagainya. Bagaimana membesar waktu ketika itu? Apa cabaran yang dihadapi? Okey, baiklah. Cabaran saya sudah tentulah kan terlepas daripada ejekan dan gelaran lah yang selalu ejek saya, macam yang seperti yang dikatakan tadilah pada awal video tadi, macam ada yang gelar saya Lanun, lepas tu buta apa semua macam tu lah. Tapi tu dulu. Tapi sekarang pun masih ada lagi benda tu. Bukan dekat tempat saya belajar lah. Tapi macam sekarang kan saya aktif dekat TikTok. Tapi masih lagi ada berlaku jugalah dekat TikTok tu. Macam ada yang cakap apa dosa yang saya buat sampai saya dapat mata macam ni. Ada dekat TikTok lah. Macam benda tu kadang buat saya down lah kan bila orang bagi, bila orang kata macam tu. Sebab benda ni pun bukan kita yang nak kan. Semua orang tak nak hadapi kan benda-benda macam ni. Jadi bagi saya sebenarnya, kalau dulu-dulu lah masa sekolah rendah kan, saya dapat gelaran macam tu, rasa down lah. Balik nangis dekat Umi kan. Cakap, kawan-kawan cakap macam ni apa semua, cerita-cerita. Tapi Umi macam, tak apalah, biar je, abaikan je. Gitu je lah. Maknanya keluarga adalah tunggal utama dalam memberi semangat dan motivasi dan sebagainya. Sekarang ni dah tahun akhir untuk bergelar guru. Berakhir nanti bulan 5 ya? Okey. Bagaimana persiapan? Pastinya bila Aika pun dah ada satu keberanian untuk bersama dengan masyarakat dan sebagainya. TikTok tu, TikTok tu bukan calon-calon orang. Betul. Tahu. Sebab nak menerima kecaman netizen dan sebagainya. Bagaimana persiapan untuk macam kadang-kadang tadi Aika kata kadang-kadang down juga dekat TikTok cakap kan. Tapi nanti bila berdepan dengan masyarakat, tugas dan karier dan semua. Okey, sebenarnya sekarang ni saya aktif dekat TikTok pun salah satu cara untuk saya nak membina keyakinan diri sebenarnya. Jadi bila contohlah sebelum ni kalau saya pergi sekolah, saya malu sebenarnya nak berhadapan dengan budak-budak kan. Macam sebab budak-budak dia akan selalu tanya, kenapa dengan mata cikgu macam tu kan. Jadi kita macam kadang-kadang masuk kelas tu dia jadi macam tak nak pandang budak lah. Dia macam alihkan perhatian dekat lain macam tu. Lepas tu tapi jawab je lah. Bila jawab tu ada budak yang memahami, dia akan cakap lah, oh cikgu istimewa apa semua macam tu. Jadi kita macam, oh okey, macam ada budak yang memahami. Jadi saya sekarang ni cuba mengaktifkan diri dekat TikTok tu untuk membina keyakinan diri. Sebab saya perasan bila saya buat live dekat TikTok,
Dia jadi macam bila saya pergi ke sekolah tu saya lagi yakin untuk berhadapan dengan komuniti. Lagi kuat semangat. Lagi macam yakin dirilah kan sebab dekat TikTok pun ramai yang bagi kata-kata semangat lah daripada yang negatif tu. Maaf bertanya, masalah mata yang dihadapi ni, buta ni adakah sepenuhnya ataupun masih nampak? Buta sepenuhnya sejak lahir. Okey, ada membuat sebarang rawatan ataupun bagaimana, ataupun ada pandangan doktor sendiri yang pandangan doktor dia suruh tukar mata je lah. Suruh tukar mata palsu nak bagi macam nampak sama. Sebab dia kata macam sayanglah kan orang ni macam cantik tapi mata macam tu. Macam tu lah. Lepas tu dia macam bagi cadangan untuk tukar mata palsu je lah. Tapi sekarang dapat juga rawatan dengan doktor untuk mata sebelah ni. Sebelah yang lagi satu lah, maksudnya sebab dia kata kita kan hanya macam bergantung dengan satu mata. Jadi dia nak tengok saya selalu mendapat rawatan tu untuk dia tengoklah mata kita ni tekanan macam mana, okey ke tak. Okey, bila doktor cakap menggantikan dengan mata palsu supaya nampak sama, Aika tidak ke arah itu? Tak bersedia ke arah itu. Macam takut untuk buat pembedahan lah. Dari satu dia macam tak mengganggu pun aktiviti harian ni apa semua kan. Maknanya Aika menerimanya dan cuba membina kekuatan tu lebih lah. Betul. Okay. Kami hari ini sangat teruja lah. Bukan sahaja kehadiran Aika di studio ni sendirian. Ditemani oleh keluarga. Kalau kat belakang studio tu, satu keluarga datang. Katanya ibu bapa dari Besut, Terengganu. Nampak tak macam mana semangat yang diberikan untuk Aika sendiri. Bagaimana Aika rasa keterujaan Aika kan, walaupun dalam keadaan begini, ibu, ayah, adik-beradik menjadi tunggak kekuatan Aika, menjadi semangat untuk Aika sampai kita tak nampak pun kekurangan Aika. Okay, apa yang saya rasa, macam saya rasa gembira lah kan sebab keluarga saya pun beri dorongan, semangat dekat saya. Macam masa awal-awal saya dapat panggilan pun kan, macam saya cakap kat umi saya macam dia kata kalau tak dapat datang tak apa, kita buat Google Meet kan. Tapi macam ramai sebenarnya lagi macam mak-mak saudara apa semua macam pergi je lah, naik je lah KL sebab saya sekarang cuti ada kat Besut. Jadi macam dia orang pergi je kan, bila lagi ada peluang macam ni boleh bagi inspirasi dekat orang lain. Jadi saya pun rasa macam banggalah kalau saya dapat memberi inspirasi dekat orang lain dekat luar sana sebab ramai je antara mereka yang masuk live TikTok saya, dia orang akan bertanya macam mana ada keyakinan diri macam ni nak buat live TikTok apa semua kan. Sebab saya pun ada kekurangan macam orang tu lah, ada kekurangan macam saya tapi tak berani nak berhadapan dengan orang lain. Selalunya apa yang dibualkan di TikTok sewaktu buat live dan sebagainya? Dibualkan kat TikTok biasanya orang akan tanyalah pasal macam mana nak yakin dengan diri sendiri. Lepas tu kadang-kadang yang ramai tanyanya pasal mata lah, kenapa dengan mata apa semua macam tu lah. Tapi jawapan yang Aika akan memberi kepada mereka supaya macam jawapan yang sangat positif, selalunya apa yang Aika cakap? Apa yang saya selalu cakap, saya macam cakap kat dia orang macam berdamai dengan takdir. Itu je. Okey. Kita nak jemput juga kedua ibu bapa Aika dari Kita nak jemput. Siapa namanya Aika mungkin boleh kenalkan. Sila jemput. Sila puan. Sila. Cik. Mari. Sila jemput. Assalamualaikum. Jemput duduk. Dekat mic. Okey. Siapa nama puan? Jemput duduk. Saya Ruslina binti Abdul Rahman, ibu Aika. Bapanya? Abah kurang dia ada masalah pendengaran. Oh, okey. Nama ayah? Sila duduk. Kita Jemput duduk. Mansur bin Yusof. Mansur bin Yusof. Ini datang dari Terengganu sejak bila? Semalam ke atau pagi tadi? Semalam baru Sejak sampai. Semalam. Okey. Bagaimana seorang ibu kan? Pastinya tadi Aika cakap kalau masa kecil kena ejek balik. Jumpa Umi mengadu dengan Umi. Jadi bagaimana Umi menjadi seorang insan yang paling menjadi kira macam watak utamalah dalam memberi semangat dan juga motivasi kepada Aika ini? Macam itulah, kadang-kadang tu dia balik dari sekolah kan, saya pandangin nangis cakap orang ni dia ni. Puan rapat sikit. Dia ni tak nampak apa, buta kan. Jadi kita ni, yalah dalam hati kita yang lebih terasa dari dia kan. Jadi kita ni sebagai penguat semangat kan. Suruh je lah dia sabar macam tu je. Semuanya Tuhan kan. Kalau boleh cerita sikit lah, Aika ni anak yang macam mana sifat dia? Aika ni dia seorang yang macam mana agresif lah sikit. Agresif Nampak dia lemah lembut kan. Tak lah. Adalah. Ada ketika tu kalau macam dengan
ejakan tu terlampau sangat tu. Dia balas balik lah. Balas balik. Okey, bagaimana sebenarnya? Memang dari kecil ke Aika ni mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru? Dulu tidaklah menonjol sangatlah. Jadi masa dia ni aktif sukan kan. Masa darjah 6 tu boleh dikatakan duduk dalam kelas tu jarang-jarang sangat. Terus padang je. Okey, aktif rupanya. Lepas tu setelah naik tingkatan 1 tu, jadi doktor pun cakap mata dia ni jadi satu lagi tu ada masalah. Jadi kita tak bagilah main. Lepas pada tu lah baru dia sungguh-sungguh lah dalam pembelajaran dia tu. Aika sendiri bagaimana kan melihat kadang-kadang setiap daripada kita ni kita tahu kita ada kelemahan kita ada kekurangan. Tapi kita selalu jadikan benda tu alasan untuk kita tak nak maju ke depan, untuk kita tak nak capai cita-cita kita. Tapi hari ini mungkin siapa yang menonton Asia pagi ni rasa terinspirasi mendengarkan kekuatan Aisyah sendiri, tak pernah jadikan ia sebagai satu halangan untuk berjaya. Apatah lagi nak jadi seorang pendidik ni. Okey, bagi saya kalau kekurangan yang saya ada ni, saya tak rasa macam, sebab kadang-kadang saya rasa macam normal je. Kalau tak ada orang ejek, saya rasa saya macam orang normal je. Melainkan bila dah ada orang ejek macam tu, barulah kita rasa down kan. Barulah kita rasa kita ni berbeza daripada orang lain. Kalau tak, saya rasa biasa je. Kalau tak ada yang bagi kata-kata negatif tu. Jadi salah satu sebab juga saya macam apa orang kata fokus kepada belajar nak jadi cikgu apa semua, salah satu sebab keluarga saya lah. Keluarga saya berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi saya cubalah untuk meringankan beban mereka sekali. Tugas seorang guru itu sangat murni kan, melahirkan generasi yang melalui pendidikan. Dan mungkin juga kita nak tanya Puan sebagai seorang ibu kan, apa yang diharapkan kepada Aika kan? Bakal cikgu ni. Yalah, harapan kita sebagai orang tua ni memang tinggi lah kan. Sebab yalah ni wakil ni, Pak Beradik. Jadi kita haraplah Aika ni setelah dia mendapat kejayaan dia akan menjadi lebih bertanggungjawab lah untuk keluarga. Aika, sedikit ucapan untuk ayah dan ibu secara live. Kita nak bagi peluang ni. Ucapan? Okay, terima kasih untuk ibu yang ucapannya terima kasih yang tak terhingga sebab selalu bagi sokongan dorongan, selalu support. Itu je lah. Tak tahu nak cakap apa lah. Kami doa yang baik-baik sahaja untuk Nur Aika Syakira berusia 23 tahun. Terima kasih Cik Mansur, terima kasih Puan bersama kami hari ini. Mudah-mudahan bakal pendidik ini akan menyinari dunia pendidikan dan membanggakan keluarganya juga, insya-Allah. Dan juga apa yang semangat yang dibawa oleh Aika ni kan, bukan hanya untuk anak muridnya saja, tetapi kita seluruhlah rakyat Malaysia dan masyarakat sebenarnya. Kita perlu bangga dan memberi sokongan, menjadi satu keluarga yang memberi menjadi sistem sokongan kepada Aika. Dan mungkin ada orang yang senasib dengan Aika juga. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak ucapkan. Nak balik Terengganu bila ni? Esok. Boleh jalan-jalan lepas ni. Kita nak berehat dulu. Betul. Selepas ini kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan wasiat dan juga faraid. Kadang-kadang kita tak macam apa beza wasiat dengan faraid? Semuanya selepas ini di MHI. Terima kasih. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Soal wang pada hari Jumaat ini akan berbicara berkenaan dengan wasiat dan faraid. Sejauh mana kalian memahami wasiat itu apa, faraid itu apa? Apakah perbezaan antara dua ini? Baik, kita nak terus berbicara berkenaan dengan topik ini. Sebelum tu, kepada mereka yang ada soalan, boleh titipkan kepada kami. Nanti kami akan bacakan secara langsung. Dan kita ada tetamu khas hari ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Akmal Hidayah Halim, pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih bersama dengan kami. Okey, sama-sama. Terima kasih juga kerana menjemput. Sama-sama. Pertama kali tak apa, insya-Allah kita akan banyak sekali soalan yang akan kita ajukan kepada doktor. Okey, bila berbicara berkenaan dengan wasiat dan juga faraid, masih ada saya rasa ramai yang kadang-kadang
wasiat faraid bukan lebih kurang sama ke? Sebab kita ni kadang-kadang menonton drama Melayu, apa sikit sikit wasiat. Jadi mungkin doktor boleh terangkan apa itu wasiat dan apa itu faraid. Okey, baik Fariha. Memang selalu menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat ya. Apabila kita bercakap pasal faraid, wasiat, ramai yang lebih tahu berkenaan dengan wasiat. Dan apabila nak bagi harta je, ini wasiat saya. Tapi sebenarnya dalam Islam ya, wasiat dan faraid ini adalah sesuatu yang berbeza sebenarnya. Kalau kita lihat wasiat ini adalah sejenis pesanan sebenarnya. Dan pesanan ini dia boleh mengandungi arahan hasrat pewasiat berkenaan dengan pengurusan harta dia. Bagaimana harta dia nak diuruskan, lebih kepada pengurusan lah, ya, bukan pembahagian. Jadi sesuatu wasiat ini dalam Islam dia ada had-had dia tertentu. Di mana seseorang pewasiat tidak boleh mewasiatkan harta dia kepada orang yang layak menerima faraid. Itu pertama, had dia. Yang kedua, dia tidak boleh berwasiat lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan harta dia. So maksudnya saya bagi contoh, katalah dia nak berwasiat kepada isterinya, si suami nak berwasiat pada isteri. Itu tidak boleh. Tertakluk kepada had wasiat. Dengan syarat isteri itu masih isterilah selepas kematian dia. Saya katalah kalau dia berwasiat, dia buat wasiat kepada isteri, tetapi tiba-tiba berlaku perceraian semasa hidup mereka. Jadi bila berlaku kematian, wasiat itu masih ada. Di situ isteri itu bukan lagi waris yang layak untuk menerima faraid, maka isteri tadi boleh, bekas isteri tadi masih boleh menerima. So kalau kita buat wasiat, kita kena selalu update lah, ya, update wasiat kita ya. Kadang-kadang kita nak tambah hartanya, bukan harta nak dibuat secara kebajikan lah. Biasanya wasiat ini dia memberi ruang kepada kita untuk membuat kebajikan walaupun kita sudah meninggal dunia. Dia berbeza dengan faraid. Faraid ini adalah satu hukum daripada Allah, ketetapan daripada Allah. Yang telah dijelaskan dengan sejelasnya dalam Al-Quran, yang mana ada waris-waris tertentu yang layak mewarisi harta si mati. Dan hanya bukan semua orang lah. Ya, kadang-kadang bila kita sebut waris ni, kadang kalau kat Kelantan tu, waris ni semua orang kan. Negeri Sembilan pun waris semua kan. Jadi bukan begitu. Jadi dia panggil waris yang layak di bawah faraid ini yang boleh mewarisi. Jadi waris ini, bila dia sudah dapat faraid, maka dia tak boleh dah dapat wasiat. Jadi sebenarnya kita dalam merancang wasiat ini satu pengurusan instrumen, dia panggil instrumen pengurusan harta pusaka juga. Jadi apabila kita membuat satu perancangan harta ya Faria, kita perlu selalunya fikirkan diri kita. Kan ramai orang kata harta ini saya yang punya. So kenapa saya tak boleh bahagikan mengikut apa yang saya suka kepada siapa yang saya suka? Tidak boleh. Islam tidak begitu. Tapi kita perlu ingat, dengan wasiat kita boleh memudahkan urusan pusaka kita. So selalulah ingat apabila kita membuat perancangan harta, kita kena selfish. Dah sebab ni harta aku, so maka kita mesti buat perancangan itu kepada manfaat kita. Saya bagi contoh. Kenapa kita perlu buat wasiat? Kita perlu pesan kepada waris kita. Apa pesanan paling utama? Berkenaan dengan hutang. Ya, kadang-kadang kita masa hidup takkan kita nak war-warkan hutang kita, betul tak? Ini hutang saya kat sini, kita tak buat macam tu. So di sinilah peluang untuk kita buat wasiat, kita nyatakan apa hutang-hutang kita. Jadi apabila berlaku kematian, waris-waris tak ada pilihan. Dia tak boleh pejam mata, tak boleh buat tak nampak hutang-hutang kita, dan dia jelas di mana apakah hutang-hutang kita. So manfaatnya pergi kepada kita sebagai si mati. Jadi apa-apa perancangan harta yang kita buat, selalulah ingat, okey, ini untuk kita. Ramai orang dia fikir kalau lepas mati nanti, siapa akan dapat harta dia? Selalu memikirkan yang hidup. Baik. Kita sedia maklum bahawa kalau kata wasiat faraid ni hanya tertakluk kepada yang beragama Islam, Muslim. Bagaimana pula kalau kata tadi wasiat adalah merupakan perancangan harta yang bukan Islam? Okey. Bagus soalan ni sebenarnya. Dia yang menjadi kekeliruan itu sebab kita terlalu banyak tengok wasiat orang bukan Islam. So dalam drama-drama TV ya, kadang bila berlaku kematian saja, buka lawyer pun datang bawa briefcase, buka, okey, harta ini semua milik anak yang sulung, contoh kan. So yang lain pun memang
tak puas hati, sabotaj sana, sabotaj sini. Tapi sebenarnya dia hanya cukup berkata, saya tidak setuju dengan wasiat ini. Maka wasiat itu tidak akan terlaksana. Terbatal lah. Terbatal. Tetapi berbeza dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia boleh buat wasiat dan menggunakan wasiat itu untuk pembahagian harta-harta pusaka dia. Itu memang dia kedudukan itu berbeza. Tapi wasiat di dalam Islam, kita tertakluk kepada had-had tertentu. Sebab apa? Sebab bila berlaku kematian sahaja, maka faraid itu dipanggil automatically invoke. Sistem tu dah ada. Itu dulu. Faraid dulu. Sebab itu, apabila kita nak bersetuju berkenaan dengan pembahagian harta pusaka contohnya, ramai orang dia rasa katalah anak perempuan dapat satu, anak lelaki dapat lebih daripada anak perempuan kan, 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. So orang pun kata bincang-bincang, okeylah kita setuju untuk bahagikan sama rata. Tapi amatlah penting untuk kita faham bahawa sebelum bersetuju itu, yang pihak lelaki tadi dia perlu jelas tentang bahagian dia di bawah faraid. Di situ yang kita nak kata bahawa faraid ini utama, dia dulu. Wajib bukan dilaksanakan tu ialah maknanya dalam keadaan dari segi amalannya, waris yang tertentu tadi perlu tahu dengan jelas, katalah kalau 2-1 dia dapat 100,000. Tapi kalau bahagi sama rata, dia mungkin dapat 70,000. Itu dia kena jelas. Jadi kalau dia dah jelas, okey tak apalah, abang sepatutnya dapat 100,000. Tapi kalau ikut nak bagi sama rata, abang dapat 70,000 saja, abang redha. Itu barulah kita panggil persetujuan bersama. Itu baru jelas. Sebenarnya. Baik. Ada satu soalan. Dia kata, sekiranya hutang melebihi daripada harta yang ditinggalkan, yang dimiliki, bagaimana pula dengan keadaan sebegitu? Okey. Itulah yang selalu ramai juga orang yang menghadapi masalah begini. Waris-waris kan, si mati ada meninggalkan hutang. Tapi hutang ni dia sangat berkait dengan si mati itu sendiri. Sebab itu kita digalakkan untuk, of course lah, kalau boleh bayar hutang semasa kita hidup, kita bayarlah. Tetapi jikalau kita tak mampu untuk bayar hutang, dan kalau ada baki harta pusaka, memang kena wajib dahulukan harta pusaka lah. Kena ambil daripada harta pusaka. Tapi kalau tak mampu juga, maka dia sebenarnya lebih kepada moral obligation lah pada waris-waris. Kita tidak boleh menjadikan wajiblah waris-waris untuk bayar. Dia lebih kepada moral obligation. Waris pun akan dia lebih kepada kalau kita tengok dalam keadaan biasa, waris ni lebih rasa kesian dekat si mati, maka dia kata tak apalah kita pakat-pakat bayar. Tapi yang tu tak nak ikut faraid pula lah kan, pakat-pakat bayar. Tapi kalau waris tak mampu juga, itu nak buat macam manalah. Dia biasanya harta itu dia akan masuk di bawah harta yang bankrupt juga dia panggil. Harta pusaka yang bankrupt. Saya nak tanya doktor, selalunya kalau faraid ni kan kadang-kadang kita kata ada segelintir pasar harta, adik-beradik bergaduh dan sebagainya. Kebiasaannya, isu apakah yang kerap kali kita ni melakukannya dalam isu faraid ini? Okey, dalam isu faraid ini biasanya lah, saya boleh panggil kepada fitnah kepada faraid lah sebenarnya. Kita kena maklum dan kita kena terima bahawa ini adalah hukum Allah. Kan? Dia panggil faridatan min Allah. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi memang bila bercakap pasal faraid, ia berkenaan dengan pasal kematian. Mati ni kita tak tahu siapa mati dulu. Betul tak? Ramai orang dia terlalu bimbangkan harta. Dia takut nanti bila dia mati, tak dapat. Hanya dapat dekat contoh abang dia. Abang dia tak pernah berjasa, dia cakap dalam hidup dia. Kenapa dia ada anak perempuan sahaja? Kenapa abang dia perlu dapat? Jadi sebenarnya itu adalah hukum. Kalau abang dia itu bermasalah, itu masalah abang dia. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kena terima ini adalah hukum Allah. Jadi positif dengan Allah. Jadi kalau kata dia dapat, Allah kata dia dapat. So, terimalah. Tapi sebenarnya itu tidak menghalang untuk kita merancang. Kita boleh merancang. Kita boleh buat hibah. Dan kita boleh buat, kalau rasa ni sangat, kita kurangkan harta kita yang boleh dibahagikan ikut faraid. Maknanya kalau harta kata ada 1 juta lah contohnya kan sekarang. Banyaklah contoh lah kan. Ada 1 juta. Jadi,
mati nanti, kalau mati hari ni harta sejuta. Jadi kita pun fikir, okay, but why not kita gunakan harta-harta ni untuk manfaat kita. Kita sedekah, kita buat wakaf, kita buat hibah. Kita dah sayang anak-anak kita, isteri kita, bagilah hibah. Jangan ada rasa, orang kata was-was, rasa terlalu taksub kepada harta. Sebab hibah tu sendiri, saya nak tambah, hikmah hibah ini sebenarnya dia melatih jiwa kita untuk menjadi lebih redha, lebih apa orang kata, berlepas dengan harta pusaka. Baik. Harta. Doktor dah petik hibah ni. Ada pula orang tanya, apa beza hibah dengan wasiat? Okey. Sebab tajuk hibah dengan wasiat dengan faraid aja kan. Okey. Hibah ini dia pemberian semasa hidup. Pemberian hadiah, bukan hadiah lah, dia lebih kepada pemberian. Berbeza dengan wasiat, pemberian daripada si mati kepada yang hidup. Hibah, pemberian daripada yang hidup kepada yang hidup. Dan dia akan terlaksana semasa hidup. Jadi kalau kita dah rasa sayang dekat anak kita contohnya, kita hibahkan kepada dia, dan sepatutnya bila kita hibah seikhlas hati, sepatutnya anak itu, hibah ni kemah dia menyuburkan kasih sayang. Sepatutnya anak tu lebih sayang kepada kita. Tapi kenapa Faria, kalau kita tengok kan, kebanyakan kes sekarang, lepas bagi hibah, anak ni halau dia keluar. Itu mesti ada something is wrong somewhere. Adakah dengan niat kita sendiri pun rasa was-was sebenarnya. Jadi kita kena check lah. Sebab tu hibah ini dia mengajar kita untuk berlepas, berpisah dengan harta. Mengajar kita untuk tidak tamak. Jadi apabila kita dah bagi, kita bagi, insya-Allah dengan keikhlasan kita tadi, anak tadi akan lebih menyayangi kita. Baik, itu bezanya hibah, wasiat, faraid. Sebenarnya kena ada ilmu juga. Betul. Jangan dengar-dengar, sebab kita ni banyak sangat terpengaruh dengan drama-drama Melayu ni. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Profesor Madya Dr. Akmal Hidayah Halim, merupakan pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Okay, InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Ini bukan kali pertama, kita ada lagi nanti menyusul. Okey, insyaAllah. Kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita nak bersama dengan Hasrina Kasim. Ini satu lagi tajuk berkenaan dengan Hari Pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Melaka. Semuanya selepas ini di MHI. Kembali lagi bersama kami di MHI pagi ini. Kita hari itu dah bercuti panjang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Kabarnya orang Melaka nak bercuti lagi. Ini 20 Februari ini adalah Hari Pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Melaka. Jadi nak bercerita lebih lanjut berkenaan dengan hari istimewa ini, kita bersama dengan chiefnya. Ini dia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Terima kasih Datuk Seri bersama kami pagi ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Dan kabarnya baru sampai dari Tokyo, Jepun. Sudi datang bertandang ke MHI pagi ini. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Okey, kita nak cerita berkenaan dengan cuti umum 20 Februari ini yang dianggap sebagai Hari Pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kita nak tahu juga Datuk Seri, kenapa ia penting untuk diraikan dan bagaimana ia diangkat sebagai cuti umum untuk Melaka. Okey, kalau kita mengimbau sejarah bahawa Melaka ni dijajah sejak tahun 1511. Baik. Jadi bila diumumkan Hari Pengisytiharan pada 31 Ogos sebagai tarikh rasmi merdeka, Betul. menandakan bahawa negara kita ini telah dijajah selama 446 tahun. Jadi apabila Tengku Abdul Rahman setelah berunding dengan pihak British pada 20 hari bulan Februari tahun 1956 sekembalinya daripada London, terus mengisytiharkan bahawa Hari Malaysia Merdeka diisytiharkan di bumi Melaka. Laungan pertama merdeka di bumi Melaka setelah 446 tahun kita dijajah. Oleh itu saya buat julung-julung kali je dalam sejarah Malaysia, kita mengumumkan bahawa tarikh pengisytiharan ini amat penting kerana kita dibebaskan dari penjajahan di bumi Melaka. Kerana falsafah penjajah dalam penjajahan mereka ke seluruh dunia. Di mana bumi dijajah, di situ bumi merdeka. Jadi tarikh 20 hari bulan Februari ini amat signifikan dan buat julung-julung kalinya kerajaan negeri mengiktiraf bahawa hari ini diisytiharkan sebagai cuti umum. Menggantikan cuti daripada pengisytiharan Melaka sebagai bandaraya bersejarah. Jadi pada 20 hari bulan Februari ini
amat penting kerana buat pertama kalinya juga akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan kita lakonkan semula kejadian pada 20 Februari 1956 dengan kita mengembalikan semula nostalgia kereta yang dinaiki oleh Tengku Abdul Rahman itu akan dinaiki oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan beliau juga akan membacakan proklamasi pengisytiharan merdeka pada hari tersebut. Maka hari ini amat bersejarah bukan saja untuk rakyat Melaka tetapi rakyat Malaysia khususnya mestilah dapat menghayati bahawa pentingnya pembebasan negara kita daripada penjajahan ini bermula di negeri Melaka. Satu hari yang sangat bersejarah untuk seluruh rakyat Malaysia yang ada pada hari ini. Okey, bersempena dengan 20 Februari ini, adakah sebarang acara-acara khas yang telah pun diatur bagi meraihkan hari pengisytiharan ini, Datuk Seri? Dan bagaimana pula kita nak naikkan semangat patriotisme rakyat kita sendiri? Hari ini, hari 20 hari bulan ini sebenarnya kita telah mengaturkan pelbagai program yang menarik untuk orang datang ke Melaka. Bersempena dengan Tahun Melawat Melaka 2024, acara-acara sampingan ialah Kerajaan Negeri telah mengisytiharkan bahawa semua tempat-tempat tarikan pelancong yang sebelum ini dikenakan bayaran untuk masuk tetapi diberikan percuma. Untuk hari itu? Untuk 20 hari bulan. Nak naik bot percuma, nak naik Menara Tameng Sari percuma, masuk zoo percuma, muzium percuma. Nak melihat keindahan Melaka Wonderland sebelah malam pun juga diberi percuma. Menarik. Jadi bukan itu saja, pemain-pemain golf yang minat untuk bermain golf diberikan juga secara percuma. Jadi datanglah ke Melaka kerana di Melaka pada hari 20 hari bulan ini kita meraihkan semua orang. Bukan saja untuk mengingati hari pengisytiharan kemerdekaan yang berlaku di Melaka tapi meraihkannya dalam semua sudut. Wow, menarik tu sebab katanya kemasukan percuma yang Datuk Seri sebut tadi tu ada 10 tempat tarikan pelancongan termasuk Malaysia Heritage Studios, Museum Penjara Malaysia Melaka. Wow, menarik ni Datuk Seri. Dan saya juga bila Datuk Seri menyentuh tadi berkenaan dengan malam yang akan diraikan tersebut akan ada perarakan kereta sebenar yang digunakan oleh Tengku Abdul Rahman dan ada juga malam aneka warna. Cerita sikit Datuk Seri, pasti ramai nak tahu. Pastinya Perhimpunan Rakyat Malaysia terutamanya orang-orang Melayu pada 20 Februari tahun 56 itu akan dilakonkan semula oleh watak-watak yang akan kita lakonkan termasuklah bagaimana menaikkan bendera Malaysia pertama dan turunnya Union Jack bendera itu di Melaka. Jadi lakonan ini kalau kita tengok dalam sejarah dia akan dilakonkan secara spesifik tentang beberapa perkara-perkara penting yang berlaku di bumi Melaka waktu ketika itu. Dan pastinya hari pengisytiharan kemerdekaan ini akan menjadi satu sentuhan di dalam hati rakyat Malaysia supaya menginsafi sebuah ketamadunan yang cukup hebat apabila dijajah maka kita dikecilkan dan tidak lagi berdaya untuk nak menunjukkan bahawa kegemilangan bangsa ini boleh bangkit. Tetapi dari runtuhnya kota Melaka kita bangkit membina sebuah negara baru yang kita nikmati sekarang selepas 66 tahun merdeka dan kita akan melihat bahawa pembinaan semula negara baru ini hasil daripada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin yang telah menerokai pembangunan daripada utara, selatan dan timur barat Malaysia. Di Melaka, sejarah nostalgia pengisytiharan kemerdekaan ini akan dijadikan sebagai cuti tahunan setiap tahun. Wow. Jadi kita juga mengharapkan sekiranya kerajaan persekutuan bersetuju untuk mengangkat Hari Pengisytiharan Kemerdekaan ini sebagai cuti umum negara, Kerajaan Negeri Melaka mengalu-alukannya kerana ini adalah merupakan detik pertama pembebasan negara kita dari penjajahan yang telah dijajah selama 446 tahun. Malam Aneka Warna ni apa pula pengisiannya Datuk Seri? Malam Aneka Warna ni ialah kita akan melakonkan semula semua detik-detik yang telah kita lihat dalam lingkaran sejarah yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh pelakon yang cukup istimewa. Dan kita akan tunjukkan bahawa bagaimana detik-detik menaikkan bendera Malaysia dan laungan merdeka pertama. Dan untuk pengetahuan semua, laungan merdeka yang akan dilakonkan semula ini akan
disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 di Bumi Melaka pada 20 hari bulan ini. Dan persembahan musikal yang akan kita tunjukkan ialah bagaimana detik-detik bersejarah daripada turunnya Tengku Abdul Rahman daripada lapangan terbang Batu Berendam menuju ke rumah Tun Chan Chen Lock bersama dengan Tun Sambantan. Dan mereka bergerak masuk ke Bandar Ilir dan membacakan proklamasi kemerdekaan di Melaka dan mengisytiharkan bahawa tarikh rasmi merdeka ialah pada 31 Ogos. Tapi hari yang detik bersejarah ini akan dilakonkan semula dalam teater musikal ini. Cukup amat menarik, penuh dengan nostalgia dan sejarah. Jemput semua datang dan malam itu kita akan menyediakan berbagai-bagai tarikan. Dan nak beritahu sepanjang tahun Melawat Melaka ni, kita akan menghadiahkan sebanyak 8 buah kereta kepada pengunjung dan pelancong yang datang ke Melaka sepanjang tahun 2024. Menarik. Termasuklah acara-acara menarik ini. Bukan saja kita ada kereta-kereta 8 biji buah kereta yang kereta-kereta yang cukup hebat, X70, X50 dan berbagai kereta BYD. Kita juga menerima sumbangan 20 buah motosikal untuk mereka datang berkunjung ke Melaka, berbelanja di Melaka dan mereka akan mendapat cabutan dan bertuah untuk disertai oleh semua pelancong dan pengunjung yang datang ke Melaka sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Datuk. Baik. Kabarnya malam ni kawan itu juga orang awam digalakkan datang untuk memakai pakaian era 50-an ya. Datuk Seri berbaju putih katanya. Jadi anda boleh bersedia. Okey, memandangkan seperti Datuk Seri katakan tadi, ini adalah tahun Melawat Melaka untuk tahun 2024. Ada tak sebarang program yang telah pun direncanakan bagi bulan Februari ini, Datuk Seri? Oh ya, pastinya kita tadi dalam bulan Februari ini tarikh kemuncaknya pada 20 hari bulan ini. Dan kita ada lagi sambutan Tahun Baru Cina. Peringkat Negeri Melaka akan dibuat di Chongke Walk dengan persembahan-persembahan pada malam tersebut oleh rakan-rakan kaum Cina kita. Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina dia juga kita akan berikan makanan dan minuman secara bertubuh sepanjang restoran-restoran yang ada di Chongke Walk ni. Pergilah, scan QR code, bawa ke restoran-restoran ini, mereka akan dapat makanan secara bercuba. Datang ramai-ramai, berbagai persembahan tradisi dan adat budaya Cina juga akan dipersembahkan pada malam tersebut. Itu Tahun Baru Cina. Okey. Kita ada juga pertandingan memancing ikan di Sungai Melaka. Pada bulan ini juga pada 23 hari bulan, memancing ikan ini, kita telah lepaskan 6 bulan dulu 150,000 benih anak ikan. Yang kita rasa cukup untuk dapat menarik perhatian pemancing-pemancing masuk dalam pertandingan ini dan hadiah cukup menarik. Puluhan ribu hadiah disediakan. Dan ikan-ikan yang ditangkap ini, kita tak bagi dia bawa balik. Kita ada pertandingan memasak ikan air tawar. Kena masak pula? Kena masak pula. Okay. Jadi, datanglah ke Melaka. Dia tak ada tempat lain yang akan meraihkan pelancong dan pengunjung yang hebat ni. Hanya di sebuah negeri yang cukup menarik dalam aktiviti pelancongan. Orang Melaka tanya, mana lagi? Mana lagi, Datuk? Melaka lah. Okey, sedikitlah harapan Datuk untuk kita lihatkan bagaimana Melaka ini sama-samalah kita nak meraihkan Hari Pengisytiharan, Tahun Melawat Melaka, khusus untuk mereka yang bakal bertandang ke negeri bersejarah. Datang Melaka pada 20 hari bulan, bukan saja tuan-tuan datang dapat menikmati tempat-tempat tarikan pelancong secara percuma, parking kereta juga kita beri percuma. Wow. Datang. Jadi pantun-pantun juga siapa yang boleh menawarkan diri untuk melontarkan pantun-pantun baru. Boleh boleh masuk dan bercerita tentang pantun-pantun yang hebat dalam negeri Melaka. Okay. Orang Melaka ni pantun cukup hebat. Dia kata tadi kalau tuan pergi menimba dapat pula si ikan keli. Kalau tuan datang ke Melaka sepanjang tahun tuan termimpi-mimpi. Allah. Kalau Datuk Seri dah menjual, takkan Nemen Syai tak membeli. Tapi saya dua kerat je lah Datuk Seri. Tonton Nemen Syai di waktu pagi. Datuk Seri, ada rezeki jumpa lagi. Boleh. Okay. Orang Melaka nak bagi pantun penutup, sekali pergi menimba, sekali ikan merembat. Sekali tuan datang ke Melaka, bertahun-tahun nanti teringat. Alahai. Okey. Dia tak ada tempat lain. Mana lagi? Melaka lah. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka, berkongsi dengan kita hari ini berkenaan dengan Hari Pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Melaka. Sama-sama kita raikan 20 Februari nanti. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Datuk Seri, kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di MSI selepas ini.
Baik, Malaysia hari ini masih lagi ada berbaki masa. Jadi kita nak manfaatkan masa kita ada ni. Kita nak baca sikit di akhbar berita harian hari ini di muka hadapan. Henti peralat agama. Jadi Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, mengingatkan semua pihak supaya menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara yang perlu kita dokongi sebagai rakyat Malaysia. Baik, ini kalau dilihat beritanya di halaman hadapan sehingga ke halaman ketiga. Ini bagi memahami sebenarnya kita perlu menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan Perlembagaan ini. Jadi kita sebagai rakyat kena tahulah kan, janganlah menjadi netizen-netizen yang suka berbicara. Kalau kita tak tahu jangan cakap. Itu yang terbaiklah sebenarnya. Saya nak kongsikan satu sebenarnya ni Fariha berkenaan dengan satu artikel yang menarik. Kadar kelahiran terendah 5 dekad. Malaysia katanya akan menjadi negara tua lebih awal sebelum 2030 sebab sebelum ni dijangkakan pada tahun 2030 akan menjadi negara tertua. Tapi kabarnya akan menjadi negara tertua lebih awal. Malaysia mencatatkan kadar kelahiran terendah dalam tempoh 5 dekad pada tahun lalu dan akan menjadikan kita negara tua lebih awal berbanding jangkaan pada 2030 dan penurunan secara berterusan sejak 50 tahun lalu dengan data rekod kadar kesuburan dalam kalangan rakyat Malaysia menurun daripada 6.7 kanak-kanak bagi setiap wanita pada 1957 kepada 4 bagi tahun 80, 3 pada tahun 2000 dan 21 pada tahun 2010. Nampak trend penurunannya di situ. Okey, ada satu saya nak kongsikan di berita harian juga di halaman kelima. Ini berkaitan dengan kenaikan harga beras tempatan bebankan B40. Ini kita sudah maklumkan. Jadi kerajaan perlu cari mekanisme untuk bantu golongan pendapatan rendah yang terkesan. Jadi kerajaan disaranlah untuk mencari mekanisme yang terbaik sebab katanya dikuatiri terjejas dengan kenaikan harga beras tempatan yang akan diselaraskan pada harga RM30 bagi setiap 10 kg bermula Isnin depan. Jadi bagi mereka yang berkemampuan pastinya tidak ada masalah. Tetapi bagaimana pula mereka ni yang kata B40, jangan kata mungkin hanya seorang je yang menjadi tunggak utama mencari duit. Suami dia bekerja, anak pula yang masih bersekolah sekarang mungkin sekolah. Nanti nak buka sekolah, Ramadan, buka sekolah baru. Raya. Pastinya terbeban dengan situasi apatah lagi dengan kadar barangan yang semakin menaik ini. Baik, itu antara perkongsian di akhbar anda boleh dapatkan akhbar pada pagi ini. Kita juga nak kongsikan bagi anda peminat setia drama di TV3. Ini drama baru. Boleh saya bantu? Boleh. Nak bantu? Jawapan boleh. Kalau you tengok, kalau you tengok drama-drama Andy Bernadi kan, semua dia dah pernah jadi hero, jadi suami misali. Tapi pernah tak terfikir Andy Bernadi jadi bellboy kat hotel? Peningnya dia nak layan kerana pelanggan dia. Jadi saksikan Boleh Saya Bantu setiap hari Khamis hingga hari Sabtu jam 9 malam di TV3. Tapi korang juga boleh menyaksikan episod baharu seawal jam 12.30 hari di Tonton tau. Muat turun aplikasi Tonton sekarang. Boleh stream secara HD di aplikasi Tonton. Baik, itu sahaja yang kami bawakan untuk sepanjang 1 jam ini di hari Jumaat ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan juga pengetahuan bersama. Dan pastinya kita nak kembali lagi di hari Isnin. Topik pertindihan Undang-Undang Persekutuan dan Negeri menjadi perbincangan pada Isnin depan. Baik, jaga diri untuk yang cuti ni Sabtu Ahad. Jaga kesihatan juga. Kita jumpa nanti hari Isnin di Malaysia hari ini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.